Okey, jadi sekarang persoalan dia, macam mana makhluk asal daripada pantai selatan Jawa ni tiba-tiba je boleh berpindah dan menjadi penunggu di desa penari tersebut? Assalamualaikum dan hai semua. So hari ni Fira nak ceritakan tentang asal-usul salah satu makhluk yang buat masa ni tengah hype lah, tengah popular. Jadi macam korang tahu, memang sekarang ni tengah popular kan, ada satu filem daripada Indonesia yang bertajuk KKN di Desa Penari, di mana filem ni memang sangat viral lah dekat mana-mana, dekat Twitter, dekat TikTok, dekat Facebook, memang sangat hype dekat mana-mana saja orang post tentang cerita ni. Jadi sebenarnya kisah ni dikatakan pernah viral pada tahun 2019, di mana kisah asal ni telah pun ditulis oleh salah satu akaun Twitter yang bernama Simple Man. Kemudian dikatakan kisah ini telah pun diadaptasi ke dalam layar lebar ataupun telah pun diadaptasi ke dalam sebuah filem lah, di mana pada waktu sekarang ni memang filem ni dah ditayangkan dan memang sangat-sangat popular. Jadi antara salah satu ikon daripada kisah filem daripada tanah Jawa ni adalah sosok yang bernama Badarawuhi, yang dikatakan merupakan siluman ular, iaitu separuh manusia dan juga separuh ular, di mana dikatakan Badarawuhi ni merupakan penunggu desa yang diduga berada di Jawa Timur tersebut. Tetapi tempat spesifik dia masih lagi dirahsiakan tau. Tetapi menurut penulis asal, dia telah mengatakan bahawa dia ada bagi hint lah. Dia cakap nama tempat tu berasal daripada B. Jadi ramai orang percaya bahawa tempat itu adalah berasal daripada Banyuwangi. Tapi adakah ianya tepat ataupun tak, masih lagi tak pasti. Okey, jadi dalam filem KKN di Desa Penari ni, sosok Badarawuhi ni merupakan watak antagonis yang utama lah. Kirakan dia adalah punca kejahatan lah dalam cerita tu. Jadi video Fira kali ni, Fira tak nak pun cerita tentang plot cerita KKN di Desa Penari tu. Tapi Fira nak tanya, ada tak antara korang yang dah tahu tentang asal-usul Badarawuhi ni? Macam mana dia ni boleh menjadi penunggu yang berkuasa dekat Desa Penari tersebut? Jadi bagi sesiapa lagi yang belum tahu dan nak tahu, bolehlah korang luangkan masa korang sikit untuk dengar video kali ni. Oh ya, disclaimer bagi sesiapa sahaja yang tak berapa percaya dengan hal-hal mistik ataupun gaib ni, anggap je lah cerita ni merupakan antara salah satu untuk menambah ilmu pengetahuan lah. Kerana Fira faham mungkin bagi segelintir orang hal-hal macam ni memang sangat sulit lah untuk dicerna oleh akal, lebih-lebih lagi untuk orang yang berfikir berlandaskan logik akal manusia ni kan. So just have fun dengan cerita ni untuk tambah pengetahuan saja, okay? Okey, jadi ceritanya dijelaskan secara singkat. Badarawuhi ni dikatakan merupakan salah satu makhluk halus yang berasal daripada pantai selatan Jawa tau. Tapi dikatakan makhluk ini telah pun diusir keluar daripada kerajaan pantai selatan tu kerana dia ni telah pun melanggar pantang-larang dengan merasuki salah satu tubuh penari yang berada di daerah timur Pulau Jawa tersebut. Okey, jadi sekarang persoalan dia, macam mana makhluk asal daripada pantai selatan Jawa ni tiba-tiba je boleh berpindah dan menjadi penunggu di desa penari tersebut? Okey, jadi sebelum korang nak mengenali asal-usul ataupun sosok Badarawuhi ni lebih mendalam, korang kena tahu dulu ada seorang wanita yang dikenali sebagai Ratna Nareh, di mana wanita inilah yang dikatakan menjadi pencetus kepada keberadaan Badarawuhi di desa tersebut. Okey, jadi cerita dia macam ni. Pada zaman dahulu kala, terdapat seorang kesatria wanita yang bernama Ratna Nareh, di mana dikatakan wanita ini merupakan seorang wanita yang hebat dan akhirnya dapat memimpin sebuah desa. Tetapi sebelum itu, pada awalnya Ratna Nareh ni dikatakan merupakan salah satu murid kepada seorang kesatria di zaman Prabu Airlangga ni tengah berkuasa tau. Dan dikatakan
selepas Prabu Airlangga ni telah pun ditakluki oleh Barada, dikatakan Ratna Nari bersama 4 lagi orang pelajar yang lain telah pun melarikan diri keluar daripada tempat tersebut, di mana keempat-empat saudara seperguruan dia tu semua telah melarikan diri ke Bali tau. Sementara Ratna Nari pula telah pun bersembunyi di bahagian timur Pulau Jawa. Jadi dikatakan semasa Ratna Nari ni mengembara, dia ni membawa sekali tau, ada satu alat muzik yang dipanggil sebagai lontar. Jadi ini merupakan salah satu alat muzik tradisional lah, di mana dikatakan alat muzik inilah telah membuatkan Ratna Nari ni ada kekuatan sakti tau. Selain pada itu, Ratna Nari ni juga memiliki ilmu kanuragan dan juga kanujiwan, di mana daripada sinilah telah membuatkan Ratna Nari ni mampu untuk menaklukkan para pimpinan jin dan juga makhluk halus yang ada di hutan-hutan Pulau Jawa ni. Jadi dikatakan setiap kali dia ni mengembara dan melalui hutan-hutan tersebut, dia ni boleh menakluki lah para leluhur dan juga para roh dekat hutan tersebut. Bahkan kerana lontar itu jugalah dikatakan Ratna Nari ni mendapatkan anugerah untuk sentiasa nampak macam awet muda. Macam kita tahu orang-orang zaman dulu kan memang diorang ni mengamalkan ilmu batin kan. Even sekarang pun mungkin masih ramai lagi lah orang-orang yang mengamalkan ilmu batin ni. Sebab itulah Ratna Nari ni ada kuasa sakti dia yang tersendiri. Jadi disingkatkan cerita, dikatakan Ratna Nari ni juga merupakan seorang penari tau. Dan dikatakan pada suatu hari Ratna Nari ni telah pun mendapat tawaran untuk berkunjung ke satu desa ketika diri dia ni berada dekat wilayah Wonosobo. Jadi dikatakan Ratna ni telah pun dipujuk ataupun ditawarkan oleh seorang ketua kampung, di mana ketua kampung ni sebenarnya dikenali sebagai salah seorang ketua kampung yang macam tak bagus lah. Dia ni macam suka mengambil kesempatan dekat perempuan, suka cabul perempuan, dia tak kisah, even isteri orang pun dia boleh kacau. Jadi sebenarnya bila ketua kampung tu menawarkan untuk minta Ratna ni bermalam dekat desa dia, sebenarnya dalam diam dia ni ada niat jahat tau. Sebenarnya dia memang ada niat untuk mengambil kesempatan dekat Ratna Nari ni. Jadi pada masa tu kerana Ratna ni dia sedar yang hidup dia ni memang tengah mengembara, jadi tanpa berfikir panjang dia pun terus menerima tawaran ketua kampung yang hidung belang tu. Jadi bila malam tiba kan, masa Ratna Nari ni tidur, masa ni lah ketua kampung tu bersama dengan anak-anak buah dia melancarkan misi niat tak baik dia tu, di mana time ni lah dia cuba untuk mengambil kesempatan ke atas Ratna Nari. Tetapi tanpa diorang tahu, disebabkan Ratna Nari ni kan ada kesaktian dia kan, jadi belum sempat je ketua kampung ni dan juga anak buah dia ni menyentuh Ratna, dengan secara automatik mereka ni terus terpelanting dan kemudian meninggal dunia dekat situ juga tau. Jadi daripada situlah orang tahu sebenarnya Ratna Nari ni bukan orang biasa-biasa, dia ni memang ada kuasa sakti dia lah. Jadi dikatakan selepas kematian ketua kampung tersebut kan, kampung tu kan dah macam tak ada ketua kan, dan pada masa yang sama orang-orang kat situ tahu yang Ratna ni memang ada kuasa yang luar biasa. Jadi daripada situlah Ratna Nari ni telah pun diangkat menjadi pemimpin dekat Wonokromo tu. Daripada sinilah segala-gala ceritanya bermula tau. Jadi buat pengetahuan korang, sebenarnya desa di mana tempat Ratna ni tengah tinggal sekarang dikatakan merupakan gerbang halus pantai utara Jawa. Dan dekat situ, dekat desa tu sebenarnya ada memiliki sebuah kolam air ataupun mereka panggil sebagai sendang, di mana sebenarnya dipercayai bahawa sendang tersebut merupakan tempat persinggahan Ratu Pantai Selatan, iaitu pemimpin kerajaan selatan yang pada ketika itu dipercayai mempunyai hubungan baik dengan kerajaan utara Laut Jawa. Jadi mereka percaya bahawa ketika Ratu Pantai Selatan ni kembali kepada kerajaan dia, sendang ataupun kolam air tersebut di mana tempat itu dipercayai merupakan tempat persinggahan dia akan dijaga oleh beberapa lagi orang panglima dan kesatria Pantai Selatan tu. Hal ini bagi untuk sentiasa menjaga kemurnian air tersebut lah. Jadi daripada situlah sebenarnya dekat desa tersebut ada satu lagi hal yang boleh dikatakan
agak unik ataupun pelik, di mana sebenarnya desa tu mempunyai pantang larang tersendiri tau, di mana penduduk dekat sana memang dilarang sama sekali untuk melakukan tari-tarian yang diiringi dengan gamelan bagi menghormati para leluhur di sana tau. Jadi macam kita tahu sebelum ni, Ratna Nari ni kan selain daripada dia ni mempunyai kuasa sakti kan, dia merupakan seorang penari juga kan. Jadi daripada sinilah Ratna Nari ni masa tu kan dia dah menjadi pemimpin dekat desa tersebut, dan pada masa yang sama dia memang rasa yang diri dia ni berkuasa dan juga sangat hebat kan. Dan daripada sinilah timbullah rasa sombong tau dekat dalam diri Ratna Nari ni. Jadi selepas tu apa tau yang Ratna Nari ni dah buat? Dia ni telah pun melanggar pantang adat desa tersebut dengan mencabar semua penghuni alas daha tu. Bahkan dia juga berani menentang para makhluk halus yang merupakan penghuni kepada kolam air tempat persinggahan Ratu Pantai Selatan tu. Jadi dengan sengaja Ratna Nari ni telah pun menari dengan diiringi dengan bunyi gamelan untuk mengundang para makhluk halus ni tau. Dan daripada sinilah dia kata kalau mereka berani ingin melawan Ratna Nari ni, dia akan menakluki makhluk-makhluk tersebut satu persatu. Dan pada masa inilah dengan sombongnya Ratna Nari ni telah pun menjerit mengatakan, jika seluruh penghuni alas daha ni hadir, aku akan menaklukkan mereka satu persatu. Jadi daripada sini yang merasakan diri mereka ni dicabar, akhirnya para makhluk gaib termasuklah para penjaga sendang Ratu Pantai Selatan di desa tersebut telah pun berdatangan beramai-ramai ke arah Ratna Nari tu. Lalu mereka telah pun menyerang Ratna bersama dengan penduduk-penduduk desa yang tak berdosa tu, sehingga mereka semua musnah habis. Jadi cerita dia tak sampai situ sahaja tau. Apabila Ratna Nari dan juga seluruh penduduk desa ni telah pun musnah, dikatakan ada satu lagi makhluk, iaitu makhluk yang menjaga sendang Ratu Pantai Selatan tu telah pun merasuki salah satu jasad penari di desa tersebut. Dan sejak daripada itulah makhluk tersebut, tak tahulah kenapa, dia memang tak nak keluar daripada jasad tersebut, hinggalah akhirnya jasad tersebut dihancurkan sendiri oleh Ratu Pantai Selatan. Jadi dikatakan kerana telah melanggar kodratnya yang merupakan seorang makhluk halus dan memilih untuk menjadi manusia, akhirnya penjaga sendang tersebut telah pun dikutuk dan diusir oleh Ratu Pantai Selatan tersebut. Dan daripada situlah jadilah sosok makhluk tersebut kepada sosok siluman ular, iaitu setengah manusia dan setengahnya lagi merupakan ular. Dan daripada sinilah kita tahu bahawa makhluk tersebut merupakan jin lah. Dan selepas diusir daripada kerajaan Pantai Selatan, dikatakan bekas penjaga sendang tu, makhluk yang dikutuk tu, dia ni tak punya tempat tinggal tau. Dia ni terus bergentayangan dan mengembara daripada satu tempat ke satu tempat yang lain, hinggalah akhirnya dipercayai dia ni rasa selesa dan memilih untuk menetap dekat sebuah desa di mana sekarang dikenali sebagai desa yang telah pun menjadi pilihan lokasi 6 orang sahabat, iaitu Nur, Widya, Bima, Ayu, lagi 2 orang tu tak ingat. Tapi daripada situlah timbulnya lah cerita ataupun filem KKN di desa penari tersebut. Jadi dikatakan makhluk tadi tu, wujud dia ni tetap berbau Pantai Selatan tau. Dia ni sentiasa memakai kebaya dan juga selendang berwarna hijau, dan dia juga dipercayai memiliki keterampilan yang cantik dan juga anggun, samalah macam dalam filem KKN di desa penari tu. Dan pada masa yang sama dikatakan makhluk ini juga mempunyai sifat jahil tau, di mana dia suka sangat menggoda, terutamanya kepada kaum-kaum lelaki, dan dipercayai bahawa kalau dia dapat menggoda lelaki tersebut dan melakukan hubungan bersama lelaki tersebut, makhluk ini boleh beranak pinak. So seram kan? Tetapi ada juga yang mengatakan bahawa makhluk ni sama jugalah macam makhluk-makhluk kat tempat lain kan. Selalunya makhluk-makhluk kat tempat lain kan tak suka kalau manusia datang dan buat maksiat ke, buat benda kotor ke. So sama juga dengan penunggu ni, di mana dikatakan dia ni memang akan marah kalau ada sesiapa sahaja yang berani mengotori tempat dia ataupun melanggar aturan wilayah di mana tempat dia tengah berkuasa lah. Jadi daripada sinilah orang Jawa telah menamakan makhluk tersebut sebagai Badarawuhi, khususnya dekat lokasi di mana tempat makhluk tersebut menetap tau. Jadi itulah
asal usul macam mana boleh wujudnya makhluk yang bernama Badar Rauhi ni dekat desa penari tersebut. So sampai itu sahajalah cerita mengenai asal usul Badar Rauhi ni. So ingat tau, anggap je lah ini sebagai penambah ilmu pengetahuan saja untuk mendapat jawapan adakah cerita ini betul-betul benar ataupun tak. Wallahu alam, kita sebagai manusia biasa memang tak tahu kan. Hanya Allah SWT sahaja yang maha mengetahui. So thank you so much kepada anda tengok video ni sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, jangan lupa tekan butang like. See you again next time and bye.